Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi adalah Muhammad Najmin bin Mazin dan saya adalah pemegang kad matrik siswa yang bernombor di 2019-2090-695. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisme. Baik, jadi epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah disiplin falsafah yang mengkaji teori pengetahuan. Ia menyelidiki sifat pengetahuan, pembenaran kepercayaan dan logik kepercayaan. Dalam epistemologi, terdapat dua mazhab pemikiran, antaranya ialah rasionalisme dan empirisme. Kedua-dua aliran pemikiran berkenaan dengan asal-usul dan pembenaran pengetahuan. Baik, jadi seterusnya adalah empirisme. Empirisme adalah doktrin yang menyatakan bahawa pengalaman diri adalah salah satunya atau sumber utama pengetahuan. Idea ini menekankan kepentingan lima diri dalam pembelajaran. Idea semula jadi dan pengetahuan yang belum lahir ditolak oleh empirisme. Ketika kita memasuki dunia, akal adalah batu yang kosong menurut John Locke, iaitu salah seorang empirik yang paling terkenal pada zaman dahulu. Menurut pengertian ini juga, kita hanya menerima pengetahuan dan maklumat di kemudian hari sebagai hasil pengalaman kita. Walau bagaimanapun, jika pengetahuan hanya datang melalui pengalaman, tidak mungkin kita bercakap tentang sesuatu yang tidak kita alami. Tuntutan ini mempersoalkan kesahihan konsep agama dan etika kerana konsep-konsep ini tidak dapat diperhatikan atau berpengalaman. Mereka dianggap tidak bererti. Walau bagaimanapun, ahli empiris yang sederhana menerima bahawa terdapat beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan melalui panca indera. Seterusnya adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah teori saintifik yang menyatakan bahawa akal adalah sumber pengetahuan dan pembenaran. Dalam rasionalisme, terdapat tiga tuntutan penting dan rasionalis mesti mengamalkan sekurang-kurangnya satu daripadanya. Antaranya ialah tesis intuisi, pemotongan tesis, pengetahuan semula jadi atau tesis idea semula jadi adalah semua istilah yang digunakan untuk menggambarkan dalil ini. Rasionalis berhujah bahawa kita tidak dilahirkan dengan minda seperti buta, tetapi kita mempunyai pengetahuan semula jadi, iaitu sebelum kita mengalami dunia, kita tahu beberapa perkara. Rasionalis juga boleh membantah bahawa terdapat beberapa kebenaran yang boleh dibuat tanpa pengalaman di dunia, walaupun tidak diketahui dengan sendirinya. Sebagai contoh, kebenaran tersebut termasuk logik, matematik atau kebenaran etika. Beberapa ahli falsafah juga berpendapat bahawa pengetahuan semula jadi dan konsep bawaan adalah sama, manakala beberapa ahli falsafah lain berpendapat bahawa mereka adalah berbeza. Konsep yang mengamalkan orang-orang ini mendakwa bahawa beberapa konsep adalah sebahagian daripada sifat rasional dan tidak berdasarkan pengalaman kita. Cara dua kanak-kanak melihat objek yang sama seperti hodoh dan cantik boleh menjadi contoh pada konsep semula jadi. Seterusnya, kita akan pergi kepada perbandingan antara rasionalisme dan empirisme. Untuk rasionalisme, pengertian rasionalisme menegaskan bahawa akal adalah sumber pengetahuan, manakala empirisme adalah falsafah yang menetapkan bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Yang kedua adalah rasionalis mempercayai perasaan mereka, manakala ahli empirik menolak intuisi sebagai sumber pengetahuan yang sah. Poin yang ketiga adalah rasionalis menegaskan bahawa orang dilahirkan dengan pengetahuan atau konsepsi semula jadi, manakala untuk empirik mereka menegaskan bahawa orang dilahirkan tanpa pengetahuan. Video refleksi daripada saya adalah sewaktu saya merekod video ini, terdapat beberapa cabaran yang telah saya tempuhi. Antaranya adalah yang pertama,
saya merupakan seorang yang gagap ketika berada di hadapan kamera. Akan tetapi, apabila saya berjaya menyelesaikan tugasan video ini, saya percaya bahawa kemampuan saya untuk bercakap telah meningkat. Dengan dalam erti kata lain, keyakinan diri saya telah bertambah serba sedikit secara tidak sengaja. Dan cabaran kedua yang saya tempuhi sewaktu melaksanakan tugasan video ini adalah seperti yang kita tahu, sekarang adalah PKP atau lebih dikenali sebagai lockdown di Malaysia, dan terdapat ramai ahli keluarga saya yang ada di rumah, termasuk juga anak saudara saya semua. Jadi apabila saya melakukan video ini, kebiasaannya saya akan dikacau oleh anak-anak saudara saya yang kecil, dan mereka mula membuat bunyi-bunyi seperti suara kanak-kanak riang. Jadi saya terpaksa mengambil video ini beberapa kali untuk memastikan bahawa mereka tidur terlebih dahulu agar saya tidak diganggu. Saya rasa itu saja daripada refleksi saya. Sekian, terima kasih. Akan tetapi sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Sakirina, kerana beliau telah banyak mengajar saya dalam subjek falsafah pada sem ini. Sekian, terima kasih.